Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar pelajar? Okay, kita teruskan PDPR kita pada hari ini. Hari ini saya akan jelaskan tentang satu soalan berkaitan dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Soalannya berbunyi, galurkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu dari tahun 1946 sehingga 1957. Seperti biasa dalam soalan, kita kena faham 4 perkara. Pertama, dari segi tugasan. Soalan ini galurkan, itu adalah tugasannya. Bila kita menggalurkan sesuatu, berarti kita kena galurkan peristiwa, iaitu usaha-usaha ke arah kemerdekaan itu mengikut kronologi. Dari tahun 1946 sehinggalah 1957. Jadi bila soalan galurkan, tugasannya galurkan. Pelajar kena menghuraikan fakta, itu pengetahuan secara kronologi, iaitu mengikut urutan dari tahun 1946 sehinggalah 1947, ataupun membincangkan tentang peristiwa yang membawa kepada kemerdekaan. Juga kita perlu menggalurkan peristiwa itu dari yang awal kepada yang akhir sehinggalah tahun 1957. Dalam soalan tugasan galurkan, kita tak boleh dari segi masa tu kita kronologi masa tu tak tepat. Misalnya tahun 51 sistem ahli tu kita dahulukan, reunion kemudian, itu tidak menepati dari segi tugasan galurkan. Jadi bila kita galurkan, mesti mengikut kronologi sehinggalah daripada mula 1946 sehinggalah tahun 1957, iaitu 31 Ogos 1957, bila kemerdekaan Tanah Melayu tercapai. Usaha ke arah kemerdekaan seterusnya masuk tahap yang ketiga, itu dipanggil Pakatan Murni tahun 1949. Jadi kita jelaskan, yang pertama tahun 1946 berlakunya apa yang dipanggil sebagai Kesatuan Melaya ataupun Malaya Union, yang ditubuhkan oleh pentadbiran tentera British pada waktu itu. 1948 Kesatuan Melaya diganti dengan Persatuan Tanah Melayu 1948, dan masuk sekarang tahun 1949. Itu satu usaha yang dipanggil Pakatan Murni, satu usaha yang dibuat untuk mewujudkan satu pakatan ataupun perpaduan. Okey, isi yang ketiga adalah Pakatan Murni. Jadi dalam Pakatan Murni, usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk menghasilkan satu kerjasama dan tolak unsur politik melalui rundingan. Ini terutamanya 3 bangsa utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap kaum yang mempunyai tuntutan dan masalah tersendiri. Orang Melayu dengan masalah sendiri, orang Cina ada masalah dia, orang India juga ada masalah sendiri. Jadi Pakatan Murni ini merupakan jalan penyesuaian, jalan penyesuaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum di Tanah Melayu pada waktu itu. Jadi penubuhan ini merupakan titik permulaan kerjasama antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Usaha seterusnya adalah sistem ahli. Di mana sistem ahli ini keanggotaannya boleh dibagi pada 2, iaitu semasa sistem ahli yang pertama tahun 1951 dan keanggotaan sistem ahli pada tahun 1954. Dalam sistem ahli yang pertama tahun 1951, senarai ahlinya adalah seperti Datuk On bin Jaafar sebagai portfolio hal ehwal dalam negeri, E.E.C. Turasinggam sebagai ahli pelajaran, Lee Tiang Keng ahli kesihatan, Tengku Yaakob Ibn Sultan Abdul Samad sebagai ahli pertanian dan perhutanan, serta Mahmud bin Ahmad sebagai ahli tanah, galian dan perhubungan. Keanggotaan mereka dalam sistem ahli ini diteruskan tahun 1954, di mana berlaku perubahan. Beberapa tokoh baru dimasuk dan diganti dengan yang lain. Contohnya Datuk On Jaafar masih kekal sebagai ahli ehwal dalam negeri, E.E.C. Turasinggam Menteri Pelajaran, H.S. Lee sebagai Menteri Pelajaran yang baru, Datuk Ni Abdul Kamil ahli kerajaan tempatan, Lee Tiang Keng ahli kesihatan, Dr. Ismail Abdul Rahman tanah, Mustafa Al-Bakri Hasan perhubungan, industri dan juga masyarakat, dan seorang lagi adalah VMN Menon, iaitu ahli pos dan telekom. Ini adalah contoh sistem ahli yang diperkenalkan oleh British pada tahun 1951 sebagai satu usaha ke arah kemerdekaan. Di mana dalam salah satu usaha yang penting ke arah kemerdekaan adalah pilihan raya.
British telah mengadakan pilihan raya dalam usahanya untuk menarik hati penduduk tanah Melayu pada waktu itu, untuk menunjukkan bahawa British sudah bersedia untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Pada tahun 1951, pilihan raya Majlis Perbandaran Pulau Pinang diadakan untuk memilih wakil dalam Majlis Perbandaran. Tahun 1952, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur diadakan untuk memilih wakil dalam Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Dan pada waktu inilah Perikatan UMNO dan MCA pertama kali diwujudkan, di mana kedua-dua gabungan perikatan ini telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Diikuti dengan pilihan umum yang membabitkan parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MIC dan juga MCA pada tahun 1955. Dalam pilihan raya ini, perikatan telah memilih 52 orang calon, di mana 51 daripada 52 calon itu telah memenangi kursi dalam pilihan raya umum tersebut. Hanya satu kursi saja dimenangi oleh PAS yang bertanding 11 orang calon, dan satu calon PAS telah memenangi pilihan raya umum tahun 1955. Parti-parti yang lain yang bertanding adalah seperti Parti Negara, Pertubuhan Kebangsaan Perak, Parti Buruh dan juga Bebas tidak memenangi sebarang kursi. Jadi pilihan raya umum 1955, inilah rombongan delegasi kemerdekaan ke London. Mereka akhirnya menandatangani perjanjian penetapan tarikh kemerdekaan tanah Melayu itu pada 31 Ogos 1957, dan apabila pulang semula ke tanah Melayu, sambutan kepulangan rombongan tunggu telah diadakan. Jadi daripada Suruhanjaya Red kita boleh simpulkan beberapa perkara. Pertama, Suruhanjaya Red yang ditubuhkan pada bulan Mac 1956 untuk membincangkan dan menyusun perlembagaan Persatuan Tanah Melayu yang merdeka. Ahli-ahli Suruhanjaya Red terdiri pada Lord Reid, iaitu Hakim British, pengurusi Suruhanjayanya sebagai pengurusi Suruhanjayanya. Kemudian ahli-ahlinya ialah Sir Ivo Jennings daripada England, Sir William McKell daripada Australia, itu bekas Governor General. Yang ketiga adalah Tuan B. Malik, Hakim Mahkamah Tinggi India. Dan yang keempat adalah Tuan kesimpulannya dalam soalan ini, kita boleh membuat dua kesimpulan yang penting. Pertama, kemerdekaan yang dicapai pada Ogos 1957 bukanlah satu proses yang mudah untuk dicapai. Kedua, matlamat kemerdekaan itu hanya dapat dicapai setelah melalui satu proses yang sangat panjang. Dan kita boleh nyatakan apa yang berlaku selepas ini. Jadi selepas tanah Melayu merdeka, usaha-usaha telah dibuat untuk membentuk apa yang dipanggil sebagai gagasan Malaysia ataupun cadangan pembentukan Malaysia, dan akhirnya menjadi realiti pada 16 September 1963, maka wujudlah sebuah negara baru yang dipanggil Malaysia. Ini yang terdiri daripada Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak serta Singapura.